Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk hari ini, hari Khamis 5 Ogos 2021, untuk sesi PDPR seterusnya bagi tata bahasa pula. Baiklah murid-murid, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai kata sendi nama. Justru itu, cikgu minta untuk kamu buka buku teks jilid 1, muka surat 58 untuk bersama-sama dengan cikgu mengikuti sesi PDPR pada hari ini. Dah sedia semua murid-murid? Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, elok rasanya kita mengenali dahulu objektif pembelajaran kita untuk hari ini. Baiklah murid-murid, untuk objektif pembelajaran kita pada pagi ini ialah murid dapat membina ayat menggunakan kata sendi nama mengikut konteks dengan tepat dan betul. Di mana untuk hari ini fokus kita ialah kata sendi nama. Apa itu kata sendi nama? Selepas ini kita akan bersama-sama mengenali kata sendi nama. Baiklah, untuk kriteria kejayaan pula, murid berupaya membina ayat menggunakan kata sendi nama mengikut konteks dengan tepat dan betul. Seperti yang cikgu telah sebutkan tadi, di mana kamu perlu membina ayat menggunakan kata sendi nama mengikut konteks, di mana mengikut penggunaan yang tepat dan betul. Baiklah, kita akan kenali kata sendi nama bersama-sama. Baiklah. Di sini terdapat kata sendi nama.
kita akan baca bersama-sama. Yang pertama, kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menerangkan kata nama atau frasa nama tersebut. Di mana kata sendi nama ini terletak di hadapan kata nama, sama ada kata nama khas ataupun kata nama am. Fungsi kata sendi nama ini ialah menerangkan kata nama atau frasa nama tersebut. Contohnya, jika kamu lihat pada muka surat 58 buku teks tersebut, terdapat 5 kata nama, terdapat 6 kata, maafkan cikgu, terdapat 6 kata sendi nama yang akan kita gunakan untuk hari ini. Pernahkah kamu guna kata sendi nama sebelum ini? Cuba kita lihat sama-sama. Yang pertama ialah di. Yang kedua pada. Yang ketiga ke. Yang keempat kepada. Yang kelima dari. Yang keenam daripada. Mari kita lihat sama-sama penggunaan kata sendi nama mengikut tugas dan contoh masing-masing. Kita lihat yang pertama, di. Di digunakan untuk tempat ataupun arah. Contohnya, di kota besar, di sebelah kiri, di dalam bilik, di dalam rumah. Itu merupakan contoh kata sendi nama di. Contohnya, contoh ayat bagi di. Cikgu tulis di sini, Hana di dalam biliknya. Penggunaan kata di. Hana di dalam biliknya untuk tempat dan arah. Kedudukan Ashraf di dalam kelas adalah di sebelah kiri Uzair. Itu merupakan contoh penggunaan kata di. Cikgu ulang semula. Kedudukan Ashraf di dalam kelas adalah bersebelahan Uzair. Boleh kamu ikut sama-sama murid-murid? Seterusnya, penggunaan kata pada. Pada. Penggunaan pada digunakan untuk masa ataupun waktu, binatang ataupun benda abstrak. Benda abstrak ialah benda yang tidak boleh disentuh. Contohnya ingatan. Ingatan kita hanya boleh memberi satu ingatan, hanya kita boleh memberi
peringatan sahaja, pada ingatan, tetapi tidak boleh disentuh. Contoh penggunaan pada ialah pada pukul 8 pagi, pada Rusdi, pada anjing itu, pada ingatan. Contoh penggunaan pada: contohnya, Hana telah menggunakan kain lap yang diberikan oleh ibunya pada permukaan meja belajarnya. Selepas ni kita akan buat ayat mengenai pada. Seterusnya ialah perkataan ke. Ke digunakan untuk tempat atau arah, benda konkret yang tidak bernyawa, dan masa atau waktu. Contoh tempat dan arah ialah ke arah timur. Contoh benda konkret yang tidak bernyawa terhempas ke batu. Batu ialah benda yang konkret, benda yang boleh disentuh tetapi tidak bernyawa. Seterusnya, penggunaan ke kepada masa dan waktu, hingga ke hari ini. Seterusnya, penggunaan kata sendi kepada. Kepada digunakan untuk benda yang bernyawa. Contohnya, diberikan kepada pengawal itu, pecahan kepada angin lalu, dan perubahan keadaan, terdedah kepada dadah kepada paras yang membimbangkan. Perubahan keadaan kepada paras yang bimbang, kepada yang lebih teruk. Pesakit itu tidak dapat bertahan dengan baik. Keadaannya berada kepada paras yang membimbangkan. Contoh perkataan, contoh kata nama seterusnya ialah dari. Digunakan dalam hal masa dan waktu. Dari abad ke-16. Dari pukul 3 petang tadi. Dari negara Jepun. Dari ini beza dengan daripada, selain tempat dan waktu, semuanya menggunakan daripada. Jika dari, hanya masa, tempat dan waktu. Contohnya, hujan telah turun dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Penggunaan masa di situ. Seterusnya, penggunaan daripada. Daripada digunakan untuk hal yang lebih umum. Seperti yang cikgu cakap tadi, selain daripada masa dan waktu, semuanya menggunakan daripada. Hadiah itu diterima daripada Aisyah. Huzair, contoh lain, Azrah lebih tinggi daripada saya. Bantal itu dibuat daripada kapas. Kek itu terdiri daripada 5 pecahan. Okey. Itu merupakan contoh kata sendi nama di, pada, ke, kepada, dari dan daripada. Kita akan kenali kata sendi nama. Di sini tugas-tugasnya dan beserta contoh. Ini merupakan tugasan kamu yang pertama. Nanti kamu perlu menyalin semua ini dalam buku tata bahasa.
Penggunaan kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata nama atau frasa nama. Okey. Bagaimana kata nama atau frasa nama? Frasa nama ni merupakan frasa nama. 1, 2, 3, 4. Frasa nama sebelum dia jadi ayat, dia terbentuk frasa dahulu. Kalau ayat, beza frasa dengan ayat, frasa nama tiada huruf besar di hadapannya dan titik di belakangnya. Contohnya di sini, semua tak ada titik belakangnya. Ini merupakan frasa nama. Tiada huruf besar di hadapannya. Ini merupakan frasa nama. Jika yang ini, contoh yang ini kan, titik belakangnya dia boleh tinggal ni. Ini huruf besar di hadapannya dan tanda titik di belakangnya. Ini merupakan satu ayat. Jika frasa nama, ni tiada huruf besar dan tiada titik. Jika kata nama, katalah contohnya di kota. Kota di sebelah pada pukul 8 pagi. Okey, itu merupakan contoh penggunaan kata sendi nama. Seterusnya, kita akan fokus kepada isi pembelajaran kita, iaitu membina ayat menggunakan kata sendi nama. Baiklah murid-murid, kita akan membina ayat berdasarkan kepada muka surat 58 buku teks jilid 1 Bahasa Melayu. Khamis, kata sendi nama 5 Ogos, dan kamu perlu buat tajuk di sini, berkemas sambil bersenam. Berkemas sambil bersenam. Kita akan buat sama-sama penggunaan ayat dalam penggunaan kata sendi nama dalam ayat. Baiklah, kita lihat pada buku teks muka surat 56, muka surat 58. Baiklah, cikgu akan buat mengikut perenggan karangan. Lihat yang pertama. Seperti yang kita dah belajar pada hari Selasa, jarak di tepi ini, Hana di dalam biliknya. Dia hendak mengemas Ini merupakan perenggan yang pertama. Perenggan yang kedua, langkah satu baris dan jarak dari tepi satu jari. Hana
Okey, perenggan yang ketiga, kamu lihat di sini, Hana rangka satu baris macam biasa, jarak dari tepi 1 jari. Okey, ini merupakan 3 perenggan daripada buku teks. Sekarang lihat pada ayat yang akan kita bina pada perenggan keempat. Okey. Ibu Hana masuk ke dalam bilik Hana. Di sini jika kamu lihat pada muka surat 58, di situ hanya Ibu Hana. Tetapi cikgu menambah Ibu Hana masuk ke dalam bilik Hana. Beliau memberikan kain lap kepada Hana. Telah digunakan perkataan kata sendi nama ke dan kepada. Seterusnya, untuk perenggan kelima hanya diberikan kata sendi pada. Mari sama-sama kita buat bagaimana membina ayat hanya menggunakan kata sendi nama pada.
Baiklah murid-murid, kamu boleh lihat pada perenggan kelima yang telah cikgu bina di sini. Hana telah menggunakan kain lap yang diberikan ibunya untuk mengelap pada permukaan meja belajarnya. Di sini telah digunakan kata sendi pada. Seterusnya, untuk yang terakhir, baiklah murid-murid, untuk perenggan keenam, akhir sekali Hana juga telah menyusun buku di meja belajarnya. Hana berasa sangat gembira kerana biliknya sudah menjadi bersih dan kemas. Di sini penggunaan kata sendi di. Okey. Untuk ini selesailah perenggan karangan bagi tajuk berkemas sambil bersenam. Cikgu minta kamu menggariskan semua kata sendi nama yang terdapat dalam penulisan karangan ini. Contohnya, Hana di dalam biliknya. Dia hendak mengemas meja belajarnya. Hana mengambil alat tulis dari atas meja dan di dalam laci. Alat tulis di atas meja lebih banyak daripada alat tulis di dalam laci. Hana meletakkan barang-barang itu di bawah meja. Dia membuang barang yang buruk ke dalam bakul sampah. Ibu Hana masuk ke dalam bilik Hana. Beliau memberikan kain lap kepada Hana. Hana telah menggunakan kain lap yang diberikan ibunya untuk mengelap pada permukaan meja belajarnya. Akhir sekali, Hana juga telah menyusun buku di meja belajarnya. Hana berasa sangat gembira kerana biliknya sudah menjadi bersih dan kemas. Selesai sudah 2 tugasan untuk hari ini, di mana tugasan yang pertama,
kamu perlu menyalin penggunaan kata sendi nama berserta contohnya. Dan yang kedua, untuk pengukuhan kepada pembelajaran kita pada pagi ini, cikgu minta untuk kamu menulis karangan ini. 6 perenggan ni murid-murid. Yang ini perenggan yang pertama, langkah satu baris. Perenggan yang kedua, langkah satu baris di sini. Perenggan yang ketiga, langkah satu baris di sini. Perenggan yang keempat, langkah satu baris di sini. Untuk ke perenggan yang kelima dan yang perenggan terakhir yang keenam. Ini merupakan latihan pengukuhan untuk kamu hari ini. Sekian sahaja sesi PDPR kita pada pagi ini. Cikgu minta apabila selesai nanti diminta para penjaga untuk menghantar sekeping gambar kepada cikgu sebagai bukti bagi pengisian pentaksiran berdasarkan bilik darjah ataupun pentaksiran berasaskan bilik darjah PBD kamu untuk hari ini. Jangan lupa juga kamu untuk ibu bapa dan penjaga mengisi kehadiran anak-anak tuan-puan di dalam pautan yang telah saya berikan. Untuk hari ini selesai sudah sesi PPDR kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.